الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوفنا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan yang pertama, benda yang kita fardu dan silakan panjang semata-mata. Dan yang pertama, benda yang kita fardu dan sila panjang semata-mata. Kita tengok kepada sebelah panjang dia saja tu dengan tidak lebar dan tebal. Jadi tilik kepada panjang semata-mata, tidak lebar, tidak tebal. Maka terima bagi benda itu dengan jalan kerat saja. Kalau panjang itu boleh kita bagi dengan secara kerat saja. Dan benda inilah dinamakan khot pada panggilan hukama. Di sisi hukama dia bagi khot. Sekiranya kita tilik kepada panjang atau ada kepanjangan saja boleh kita bagi, kita asing itu dengan secara kerat, maka itu panggil kata khot. Dan yang keduanya, benda yang kita fardu panjang dan lebar. Benda yang kita fardukan panjang dan lebar. Ada panjang pada dia, ada lebar pada dia. Maka terima bagi dia dengan dua jalan, iaitu kerat sebab ada panjang dan belah sebab ada lebar. Inilah dinamakan sathun. Dan yang ketiga, benda yang kita fardu panjang, fardukan panjang dan lebar dan tebal. Maka terima bahagi dia dengan tiga jalan, dengan tiga cara. Iaitu kerat sebab panjang, belah sebab lebar, dan kerisik dengan sebab tebal. Raut kerisik. Inilah dinamakan jisim. Inilah mana yang ketiga ni panggil kata jisim. Jadinya kalau boleh bagi dengan secara kerat saja sebab ada panjang saja tu kita panggil khot. Ya, kalau ada panjang dan lebar maka kita boleh bagi dengan secara potong kerat dan belah. Dengan sebab dia ada panjang dan lebar, maka itu dinamakan sathun. Yang ketiga dinamakan jisim. Dengan sebab kita boleh bagi dia tu dengan tiga cara. Kerat sebab ada panjang, belah sebab ada tebal, fisik dengan sebab ada belah tu dengan sebab ada lebar, tebal tu boleh difisik. Dan kerat. Itu dinamakan jisim. Jadi maknanya jisim sutuh khot. Jika adalah benda itu dengan semata-mata silar sahaja. Jika adalah benda itu khot sutuh jisim tadi, dengan semata-mata silar saja, dengan semata-mata kita mula Allah silar saja, dinamakan jisim ta'limi. Dinamakan jisim ta'limi. Ta'lim mengajar, allama ya'limu ta'liman, mana mengajar, jisim ta'limi. Jadi maknanya
Dia farak di antara benda yang kita benda yang kita yang kita boleh pegang atau benda yang kita sila saja masuk dalam fikiran. Kalau sekiranya kalau yang kita sila masuk dalam fikiran tu dia panggil jisim ta'lim. Ni yang kita dah pegang ni bukan jisim ta'lim, bukan jisim jauhari dia panggil depan. Maka apabila kita tengok satu benda ni ada tebal pada dia, ada panjang pada dia, ada lebar pada dia. Kita pun silakan panjang dia, silakan lebar dia, silakan tebal dia. Maka benda yang kita sila yang nampak dalam fikiran tu dia panggil jisim ta'lim. Iaitu jisim ta'lim itu jisim yang di surah. Hurailah. Dia buat surah, buat hurai. Buat mengajar. Mana ketika kita diurai buat mengajar lah. Dan sutur ta'limi dan khat ta'limi. Jadi maknanya semata-mata kita sila tu, kita tengok benda ni, tebal tu, panjang tu, tu lebar. Kita tengok benda ni, panjang saja. Lepas tu kita silakan panjangnya dia tu dalam fikiran kita. Kita silakan lebar dia di dalam fikiran kita. Kita silakan tebal dia di dalam fikiran kita. Maka benda tu kalau jisim pun jisim ta'limi, kalau khat pun khat ta'limi, kalau sutuh ta'limi dia panggil. Dan jika benda itu diri jauhar, jadi kita boleh pegang, misalnya kita dah pegang begini ni, benda yang kita boleh pegang, benda yang boleh kita pegang dia, boleh kita tunjuk dia, tengok. Maka jika benda itu diri jauhar, penataan diri jauhar sendiri, dinampakkan jisim jauhari atau khat jauhari atau sutuh jauhari. Faham tak gitu? Jadi maknanya yang nampak dalam fikiran kita, yang kita duk sila dalam fikiran kitanya, kalau jisim khat ta'limi, kalau sutuh ta'limi, tapi itu sutuh jauhari. Misalnya kita katanya kitab ni, misalnya kata dia tebal. Dia tebal. Kita katanya ada tebal, ada panjang, ada lebar pada dia. Maka kalau ada tiga perkara ni kita panggil jisim, kan? Kalau ada tiga perkara kita panggil jisim. Lepas tu yang kita pegang sekarang ni apa? Jisim, kan? Jisim, tapi jisim apa? Jisim jauhari. Nampak tak? Yang kita boleh pegang. Tetapi yang kita duk sila nampak dalam fikiran tu benda ni juga. Benda ni juga, tapi yang kita duk nampak dalam fikiran, duk sila dan nampak dalam fikiran itu dipanggil jisim ta'lim. Gitulah. Kalau khat pun gitu, kalau sutuh pun gitu. Dia beza gitu. Dan begitulah jalan hukama. Begitulah maknanya jauhar terbahagi kepada tiga. Jauhar terbahagi kepada tiga, jisim, sutuh, khat. Itu jalan hukama. Tariqah bagi hukama, dia membahagikan jauhar itu tilik kepada dia tu boleh bagi itu kepada tiga, jisim, sutuh, apa dia? Khat. Jadi maknanya jauhar yang boleh dibahagi. Jadi maknanya jauhar tu dia kiranya begini. Jauhar itu ada kalanya boleh dibahagi, ada kalanya tak boleh dibahagi. Kalau jauhar itu yang tak boleh dibahagi, kita panggil nama kata jauhar fardan, jauhar firi. Jauhar tapi kalau tak boleh bagi, kita panggil jauhar firi, ada lepas dahulu. Lepas tu jauhar yang boleh bagi, boleh difardu bagi itu dengan secara kerak saja, dengan secara potong saja. Dia panggil apa? Fard. Jauhar yang boleh dibagi dengan secara kerak dan belah, itu panggil sutuh. Jauhar yang boleh dibagi dengan tiga cara, dengan panjang, dengan kerak pun boleh, dengan belah pun boleh sebab dia ada lebar, dengan risik pun boleh dengan sebab dia ada tebal. Maka itu panggil
jisim. Gitu. Itu jalan ulama itu hukama, tariqah hukama dia bagi begitu. Nah, adapun jalanan ulama usuluddin, tariqah dia dinamakan jisim itu asalkan benda yang timur bagi sudahlah. Cakap tadi dia tanya dinamakan jisim itu asalkan benda terima bagi sudah. Maknanya asalkan benda terima bagi panggil jisim. Mana jauhar yang boleh dibagi, yang terima bagi panggil jisim. Tak kira bagi dengan mana cara sekalipun, dengan cara kerak, dengan cara belah, dengan cara apa, jadi maknanya dia panggil jisim. Jadi maknanya kalau khat pun jisim, kalau sutur pun jisim, kalau jisim pun jisim, diisi usuluddin. Asalkan boleh bagi, dia lawan dia begitu ya. Diisi usuluddin maknanya jauhar. Nah, jauhar kalau tak boleh bagi, jauhar firid. Jauhar yang boleh bagi jisim. Gitu ya. Dia tak ada tilik kepada khat. Boleh bagi dengan cara saja, dengan satu cara ke, dengan dua cara ke, dengan tiga cara ke, dia tak ada tilik begitu tidak. Asalkan boleh bagi, ikut dia lah, nak bagi dengan cara mana. Nah, itu panggil kata jisim saja. Nah, itu panggil kata jisim, semata-mata jisim. Gitu ya. Itu maknanya dinamakan jisim itu asalkan benda yang timur bagi sudah. Walau dengan mana-mana jalan, dengan mana-mana cara bagi sekalipun. Nah, walaupun dengan cara gerak saja pun jisim juga. Dengan cara gerak dan belah jisim juga. Dengan cara gerak belah fisik pun jisim juga. Jisim usuluddin. Dia tak banyak pilih ke sangat. Nah, adapun tariqah bagi hukama tu, dia tengok jauhar kalau boleh bagi, tengok boleh bagi dengan cara mana. Dengan satu cara, dengan dua cara atau dengan tiga cara. Nama. Nah, tadi. Agaknya saya dah. Perbezaan antara jalan ni hukama dengan jalan ni usuluddin. Agaknya kita boleh ingat gitu. Nah, hendaklah kita ketahui bahawasanya kam itu ada kalanya muttasil dan ada kalanya munfasil. Kam makulatu kam. Nah, kam makulatu kam itu terbagi kepada dua. Ada kalanya kam muttasil, ada kalanya kam munfasil. Ingat lurah dia dulu. Untuk nak dapat ittisal daripada wasala, mana sambung. Muttasil ambil pada wasala, mana sambung. Kalau munfasil itu ambil pada faslun, apa mana cerai. Nah, ambil pada faslun mana cerai, mencerai. Kalau muttasil ambil pada waslun, mana sambung dengan cerai. Asalnya waslun jadi ittasala, asal ittasala, maklumlah tak ada saraf. Maka yang pertamanya itu ialah kepanjangan dan lanjutan yang boleh difardu, yang boleh bahawa difardukan beberapa juzuk, sekurang-kurang 2 juzuk yang bertemu juzuk-juzuk itu atas sakat yang satu yang berkongsi padanya antara 2 juzuk itu, dengan bahawa ada sakat yang difardu itu hujung bagi salah satu daripada 2 juzuk umpamanya, dan umbi bagi satu lagi. Jika kita bilang dengan jalan turut atau hujung bagi kedua, hujung bagi kedua juzuk. Jika bilang mari dari tepi belakang, atau umbi bagi keduanya. Jika kita bilang mari dari sakat, itu belakang. Tengok, kam muttasil tu apa dia? Maka yang pertamanya itu ialah kam muttasil. Cuba tak ada cari batu boleh dua biji. Batu.
tiga kata apa? Dua, tiga. Maka yang pertamanya itu kamutasid, ialah kepanjangan dan lanjutan. Lanjut. Tak boleh lanjut. Lanjut. Jadi tak lanjut. Dia kalau dia panggil lanjut, panggil dengan lanjut tu sama. Jadi kalau orang tua dulu dia panggil telinga ni lanjut, jadi turun. Ni cupi telinga tu kalau setengah orang tu dia terlanjut, jadi panjang tu. Tu jadi lanjut. Tu lanjutan. Rasanya dia tulis lanjut. Lanjutan. Panjang lah. Ya telinga tu kalau orang tua tu jadi lanjut tu, dia panggil lanjut tu, jadi turun sampai sini. Jadi panjang turun lah. Kalau kita akan bira ni jadi panjang macam gini, lanjut macam gini. Ni dia ni panggil panjang lah. Ni kita tanya sebelah panjang atau sebelah lanjut dia. Lanjut katanya panjang. Mana-mana sama tu. Panjang, kepanjangan dan lanjutan yang boleh bahawa difardukan beberapa juzuk, sekurang-kurang 2 juzuk. Yang bertemu juzuk itu atas sakat yang satu yang berkongsi padanya antara 2 juzuk itu, dengan bahawa ada sakat yang difardu itu ujung bagi salah satu. Ya gini. Kita katanya nampak tak? Ni kita tak. Ya, misalnya kata ni benda ni satu lah, bukan 2 biji gini. Kita katanya ya nampak kamera. Lepas tu kita panggil ni panjang gini kan. Ni panjang gini. Ni mana kira ikut lanjut dia, ikut panjang dia. Kira ikut panjang dia, ikut lanjut dia. Ambil sini. Lepas tu kita fardu dia katanya boleh difardu 2 juzuk sekurang-kurang. Mana boleh bahawa difardukan beberapa juzuk sekurang-kurang 2 juzuk. Sekurang-kurang 2 juzuk. Yang bertemu juzuk itu atas sakat yang satu yang berkongsi padanya antara 2 juzuk. Mana itu jadi. Jadi ni satu benda, kita katanya satu benda. Satu benda, lepas tu kita tengok ikut panjang dia ni. Ni panjang mai ikut ni kan. Ni kita tanya fardunya, lanjut dia panjang dia begini. Lepas tu kita apabila kita nak bagi fardunya, kita nak bagi 2. Ni kita nak bagi 2 begini, 4 kertas dah.
kita nak bagi dua begini. Kita nak bagi dua begini. Apabila kita nak bagi dua, tengok. Dia katanya dua juzuk square. Yang bertemu dua juzuk atas sakat. Tempat kertas dia ni sakat tan dia. Nah, tempat kertas dia ni sakat dan sakat yang satu. Satu ada sakat dia kan. Kalau kita benar ni kita nak belah dua. Kita nak belah dua, di tengah ni sakatan kan. Kalau kita potong, kita ambil pisau, masuk celah gini kan. Dia tak? Kalau benar ni satu sekeping, seputung masalah. Ni seputung. Apabila kalau kita nak belah, kita belah sini. Tak, kita belah situ tak? Kita ambil pisau masuk situ. Fardunya kalau kita nak belah. Lepas tu di belah ni tempat kita nak bagi ni sini ni, ia ada satu, ia jadi apa? Jadi satu sakatan. Yang satu yang berkosi padanya antara dua juzuk. Yang berkosi padanya pada sakat tu antara dua juzuk. Ini juzuk kanan, juzuk kiri. Nah, juzuk kanan, juzuk kiri ni dia berkosi di tengah ni. Nah, dia berkosi di tengah. Dengan bahawa adalah sakat yang difardu itu ujung bagi salah satu daripada dua juzuk. Kita tulis dah. Buat gambar sikit. Bunyi lah. Bunyi. Jadi dia katanya sekurang-kurang dua juzuk. Dia katanya ialah ni kita nak beri nampak ya. Tapi dia besar gini kan. Kita katanya dia kata pertama ialah kepanjangan dan lanjutan. Dipanjang bagi kita tak? Sebab dia kalau tak panjang kita nak bagi tak ada. Yang paling kurang je sebab tadi tu yang paling kurangnya dia nak ada panjang. Betul. Yang panjang gini jadi kuat. Nampak tak? Lepas tu tambah satu lagi jadi sutuh dia. Lepas tu tambah ada satu lagi jadi di sini. Gitu. Lepas tu kita katanya ia ada kepanjangan gini. Lepas tu kita fardunya nak bagi dua. Kita katanya sekurang-kurang dua. Yang bertemu dua juzuk kita bagi dua lah. Bagi dua. Ini juzuk satu, ini juzuk dua. Ya. Ini juzuk satu, juzuk dua. Yang bertemu dua juzuk itu atas sakat. Ini sakat. Kita bagi tengah. Nampak tak? Di atas sakat. Sakat yang satu. Satu ni. Sakat yang satu. Dia sini dia ada sakat juga ni. Sini hujung dia, ni hujung juga kan. Ni satu, ni satu. Nampak tak? Sini hujung, sini hujung, sini hujung. Tak ada. Ya sebenarnya dia jadi dua biji dia begini kan. Apabila sudah kita bagi jadi gini kan. Ni hujung, ni hujung, ni hujung, ni hujung. Tak ada. Tapi apabila kita bagi begini, tengok. Katanya yang bertemu
juzuk-juzuk itu atas bertemu juzuk-juzuk itu atas sakat ni. Yang satu sakat yang satu. Yang berkongsi padanya yang berkongsi sebelah satu dan sebelah dua kongsi di sini. Nampak tak? Di tepi ni. Jadi mana ni? Ini masing-masing tepi sebelah ni masing-masing tak. Satu tepi ni tak kongsi dengan tepi masing-masing. Nah. Yang berkongsi padanya antara dua juzuk. Dan juzuk ni tepi dia, juzuk satu tepi sini juga, juzuk dua tepi dia sini juga. Nampak tak? Lepas tu dia katanya dengan bahawa ada sakat yang difardu itu. Ni fardu kita nak bagi dua kan. Nak kita fardu. Sakat yang kita fardu itu hujung. Sini kena atas hujung. Ni. Tengah ni kena atas hujung. Bagi salah satu daripada dua juzuk. Nah, hujung bagi salah satu dan bumi bagi satu lagi. Jadi sini tu jadi hujung dan jadi bumi. Baru itu. Jika kita mana? Sakat yang difardu itu hujung bagi salah satu daripada dua juzuk, salah satu. Kita atas satu masalah. Nah, dan bumi bagi satu lagi. Jika kita bilang dengan jarak turut, Nah, ni kalau kita bila ikut kita bila kat ni, sini kepala. Tengok di satu ni kepala, ni hujung, ni kepala, ni hujung. Nampak tak dia? Nah, dia kalau kita bila tengok kan, ambil kiri ke ambil kanan ke kiri. Kanan saja. Nah, ambil sini. Ni kan. Jadi dia katanya sakat yang satu itu dia hujung bagi salah satu. Tengok sini hujung bagi satu. Kalau kita mai ni kan, ni kepala, ni hujung. Kita tengok tadi mana sini tu hujung. Tengok di satu ni hujung, tengok di dua di kepala. Perak itu. Perak ini. Nah, sebab kita mari buat ni. Kalau rumah lagi dia tanya kalau rumah ni rumah semua. Ni rumah semua, ni jalan. Ni kita mari jumpa dinding ni dulu lah kan. Hujung dinding rumah ni, kepala dinding rumah ni tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Ni kita mari buat ni. Ni depan rumah, sini depan. Sini hujung. Sini depan pula, sini hujung. Nampak tak? Jadi kita tu mana katanya dua juzuk ni maknanya dia katanya bahawa adalah sakat yang difardu itu hujung. Ni, sini hujung bagi satu. Nampak tak? Sini hujung bagi satu. Lepas tu dan umbi bagi satu lagi. Umbi bagi satu lagi. Nampak tak itu? Tu. Jika kita bilang jalan turut, kita pergi tengok ni. Nampak lagi dia? Nah, lepas tu lagi. Nah, maksud dia jika bilang jalan turut, kita pergi ikut ni atau mai ikut ni pun sama. Ya. Kita mari ikut ni kepala, ni hujung. Ni kepala, ni hujung. Nampak lagi dia? Nah, itu kalau kita bila ikut turut mari. Mari kanan kiri, kiri kanan apa boleh. Bila.
atau atau nah, atau hujung bagi kedua. Ni sini tu penatah hujung bagi kedua. Nah, atau hujung bagi kedua. Ni penatah hujung. Kalau kita mari kat sini, pada ini. Ni kepala sini sama-sama hujung. Nah, itu dia katanya atau hujung bagi kedua juzuk. Jika kita bilang mari dari tepi belakang, tak belakang. Kita bilang mari tepi. Ini mari. Ini di kat ni, ini mari kat ni. Apa lagi? Sini maknanya dia katanya atau hujung. Sini sama-sama hujung. Sini hujung, sini hujung. Nampak tak? Nah, kalau kita mari tengok kat ni, tengok mari sini, ni mari kat ni. Baik, gitu lah. Kata artinya hujung atau hujung bagi kedua juzuk. Jika kita bilang mari daripada tepi belakang, kita mari tepi ni. Ni mari tepi, ni pun mari tepi kat ni. Nah, jadi tengah ni sama-sama hujung. Bila. Atau humbi bagi kedua. Sini datang humbi. Faham humbi tak? Kalau humbi itu maknanya ni. Situ maknanya sini humbi kan? Kalau kita ambil kan pergi kat ni. Nanti jadi humbi. Di mana atau humbi bagi kedua. Jika kita bilang mari dari sakat itu belakang. Kita mula sini belakang. Mula di sakat belakang, di kiri, di kanan. Maknanya di sini jadi umbi. Gitu. Tengok. Maka apabila jadi mana sakat ni, kalau nak kata umbi, boleh nak kata hujung, boleh tak kan? Bisa tak? Nak kata umbi. Sini umbi, dia makin apa ni? Tak kan? Kata dia suka ngetekming dengan makmum. Tekming dengan makmum. Dia kata tekming dia dapat. Kalau kira lek kiblat kan. Tekming dia dapat. Kalau kira lek kiblat. Ni kira ni tekming dia dapat. Kalau kira sebelah tu, tekming dia belakang. Tak kira? Tekming kan dia belakang makmum. Kalau kita baca orang ada tekming dan dia belakang makmum. Ya kalau tengok kalau kiblat tekming ada tak payah makmum dia belakang kerja tak. Tapi kalau kira belah ni ambil belah ni buat ukur makmum dia dapat tekming dia belakang. Tak ada. Makmum kena dapat tekming. Dia tanya, masuk pintu surau masuk jumpa tekming dulu ke masuk makmum dulu? Temu makmum dulu. Dia temu dah tanya masuk pintu tu jumpa dengan siapa dulu? Jumpa dengan orang depan kan. Nak jumpa dengan orang depan dulu. Dia kata, temu masuk, temu dengan siapa? Temu dengan orang depan dulu. Makmum dulu. Tak ada. Temu dengan orang depan dulu. Kita masuk ke pintu, temu dengan siapa? Makmum dulu. Temu makmum dulu. Makmum depan. Makmum depan. Tak ambil bakal kan. Tak ada. Itu dia tiba. Kalau sebab kalau kita nak suka main dah kan. Nak suka main. Masuk pintu temu dengan siapa dulu atau masuk dalam rumah temu dengan siapa? Temu dengan orang depan dulu. Lepas tu pintu sebelah ni. Tak main dekat sini. Kita masuk pintu jumpa dengan siapa dulu? Jumpa dengan makmum dulu. Makmum dekat depan. Tu gege lah buat kita. Tak main dekat belakang makmum dekat depan. Kita masuk jumpa makmum dulu. Gitu. Jadi maknanya satu benda, jadi mana sakat dia tu nak kata umbi, nak kata hujung, tengok ni kita nak kira mari sebelah mana dah kan. Nak kira sebelah mana. Habis. Maka apabila kita bagi akan khot kepada dua juz malum nafak. Maka apabila kita bagikan khot kepada dua juz.
maka adalah sakat yang berkongsi itu nuktah namanya. Nah, buat pasti tinggal isi aja dengan isi. Dia katanya maka apabila kita bagi akan qad, nanti ni qad. Lepas tu kita bagi sini. Kita bagi tu. Kita bagi dua, kena bagi berapa? Ikutlah. Dia katanya maka apabila kita bagi akan qad tu kita ambil bahagi dia, kita asing dia kepada dua juzuk, maka adalah sakat yang berkongsi. Yang berkongsi pada sakat tadi, sakat yang kita buat tadi, itu nuktah namanya, kepala dia. Sebab sini kita katanya kepala tak, kena kepala boleh kan. Dan tempat kita bagi ni, tempat kita nak gerak sini dia jadi kepala, rumbi. Maka itu nuktah namanya. Iaitu benda yang kita fardu dan silap sehabis-habis halus. Mana halus sangat-sangat benda itu. Mana benda yang kita fardu sehalus-halus sekali. Paling halus, paling sikit, paling halus. Jadi maknanya dia, sebab tu kita ada kata itu semalam, dia asalnya nuktah satu. Lepas tu kita sambung pula satu nuktah pada depan ni. Sama pula satu, jadi qad kan. Kita tak? Sama-sama depan tu jadi qad. Maka apabila kita dia qad yang gini, apabila kita bagi ni kepala dia, dia jadi tu. Apabila kita bagi jadi gitu. Maka tempat kita bagi tu dikatakan, panggil kata nuktah. Dia panggil kata nuktah. Sebab dia satu nuktah tu, kita sambung dua biji ni, dia misalnya kita katanya ni satu nuktah. Ni satu nuktah. Tak tahu kata panjang, tak tahu nak jadi lebar, tak tahu nak apa yang lagi lah kan. Sebab dia satu, nak tak boleh kata lebar, tak boleh kata panjang, tak boleh kata tebal lagi. Lepas tu apabila kita sambung gitu dulu, dia jadi panjang lah kan. Sambung gitu jadi panjang. Sambung pula dia jadi panjang. Seperti kita letak gini. Sambung sini, sambung sini. Itu jadi panjang lah kan. Jadi panjang. Kalau kita letak kat ni, kalau kita letak kat ni juga. Kalau kita letak gini, dia panjang kat ni. Kenapa lagi dia? Dia jadi panjang semata dah. Jadi maknanya nuktah dua nuktah jadi panjang. Apa dah jadi kot panjang tu, jadi satu qad. Ambil dua yang panjang mari letak, jadi sutuh lah kan. Sutuh, lepas tu kita sambung belakang jadi tebal. Nampak dah video. Maka dia katanya, maka apabila kita bahagi akan qad kepada dua juzuk, maka adalah satu sakat yang berkongsi itu nuktah namanya. Sakat yang berkongsi antara dua qad yang kita bagi itu nuktah namanya. Nuktah namanya, iaitu nuktah benda yang kita fardu dan sila dalam fikiran kita bahawa sehabis-habis halus, sehalus-halus benda itu, benda halus sungguh-sungguh. Kecil sungguh-sungguh. Jadi maknanya kalau kita bagi sini, mana sini itu nuktah. Nuktah. Jadi tengok. Dan apa tengok.
dan apabila kita bagi akan sutuh. Apabila kita bagi akan sathun sutuh, iaitu tapan, pada tapan. Pepeh dia ni, tepi dia. Nampak? Tepi dia saja. Apabila kita bagi akan tapan, maka adalah sakat yang berpasi itu khat. Sakat yang berpasi itu khat. Dia supaya kertas ni, cuba kita gunting, ambil elu tu jadi khat lagi. Ni dia nipis gini dah. Dia nipis gini. Dia nipis gini. Apabila kita bagi ambil atas saja gunting seram lagi, jadi khat lagi, jadi panjang saja. Nampak tak? Dah. Jadi semacam kalau nak nampaknya, kalau cuba kita bandingnya rambut, sorak rambut tu kalau kita betul jadi khat. Nampak tak? Tapi itu pun tebal lagi tu, tapi nak nampak lagi. Lepas tu kalau kita ambil dua orat rambut mari tak di bawah, jadi sutuh tak kan? Jadi tak apa tu sebab dia semacam kita tenung kain ya. Macam orang tenung kain. Satu benih yang pertama lalu mari. Khat. Lepas tu benih yang kedua mari pula tak kan? Yang kedua. Tu jadi sutuh. Apa lagi? Maka sutuh tu kalau kita bagi dua dia jadi khat. Nampak tak? Lepas tu sakat yang berkongsi itu khat namanya. Dan apabila kita bagikan jisim, kita bagi akan jisim, maka adalah sakat yang berkongsi itu sutuh namanya. Jadi sutuh. Nampak tak? Ni kalau benda tebal gini. Benda tebal gini. Kita ambil itu apa? Benda tebal gini. Tengok. Kalau kita belah, ni dia tebal kan? Dia tebal. Lepas tu kita belah, ambil pisau belah sini. Ambil pisau belah. Jadi tubik gini dah. Tubik gini. Tubik gini jadi sutuh. Tak. Asal dia tebal gini dah. Asal kayu kita ni kayu. Dia tebal gini. Dia ada tebal. Lepas tu kita belah sini. Lepas tu kita buai satu. Apabila buai jadi sutuh. Nampak tak? Pepeh tapai dia. Jadi apa? Jadi sutuh. Tak? Lepas tu apabila jadi sutuh, jadi sutuh gini, kita pun buai dah atas ni saja. Buai ikut atas ni saja jadi khat. Buai pula jadi khat. Buai pula jadi khat. Nampak tak? Lepas tu pada jadi khat, kita buai, kita potong tengah di khat tu jadi noktah pula. Saya nak. Itu dia rupanya gitu. Jadi maknanya asal noktah kalau sambung ke panjang tu jadi khat. Khat kita susun banyak jadi sutuh. Lepas tu sutuh tu kita susun banyak jadi jisim. Itu maknanya. Masa kita mengaji itu kita guna benda tu tak budak masjid. Tanah budak ada buat lembu, ada buat rupa-rupa dia. Yang hijab kuning ni. Ya budak-budak tu main. Guna benda tu lah. Sebab mudah nak buat. Kalau sebab kita buat panjang jadi orang panjang, sama-sama jadi tutup, sama kat ni jadi tebal dia. Tapi tak ada guna lah. Gambar tak rupa dia. Asal dia sebiji, asal dianya satu gini, satu noktah sambung jadi panjang lagi. Jadi panjang gini. Lepas tu kalau kita sambung bawah pula jadi sutuh. Tak kan? Lepas tu kita sambung di belakang dia jadi satu sutuh. Tak kan? Lepas tu ambil satu sutuh mari jadi satu sutuh gini. Ambil ni mari tak satu lagi jadi tebal. Nampak tak? Gitu. Supaya ni jadi jadi satu, dua, tiga. Jadi khat. Sambung anisa lagi jadi sutuh lagi. Sutuh tu gitu. Nampak tak? Kalau dia sutuh kita ambil sutuh satu lagi mari sambung jadi tebal, jadi jisim. Dia satu noktah, dia tak jadi panjang, tak jadi tebal, tak jadi lebar lagi. Kita sambung jadi panjang. Kalau dia jadi tak panjang, kita sambung di bawah pula atau di atas pula jadi sutuh. Sutuh pula mari sambung pula jadi jisim.
Dah. Patut ingat ada kalau jisim tu ada pada, kalau yang kita duk sila tu jisim ta'limi, kalau jisim kita boleh pegang ni jisim jauhari. Itu yang besar, itu maksudnya. Itu panggil kam muttasil. Maknanya benda tu bersambungan di antara dua juzuk. Apabila kita fardu nak bagi itu, sakatan yang kita fardu nak bagi tu, aku kata sini ni kita nak bagi sini. Ni bukan bagi semua, fardu nak bagi. Ni ada. Kita ambil satu part, kita fardu nak bagi sini. Sini sakatan yang di fardu. Maka sakatan yang di fardu betul. Kita tak ada bagi lagi, fardu nak bagi sini. Fardu nak bagi situ. Maka situ panggil nuktah. Betul yang kita buat apa? Tanda, misalnya katanya benda seperti seputeng gini, kita tanda sini, nak potong sini. Betul kita tanda tu, kira-kiranya noktah situ. Tapi kata noktah tu benda yang sangat halus. Maknanya, sebab ia jadi satu noktah jadi empat. Apa yang kata tadi? Rasanya orang mengaji itu dia faham lah. Asalnya benda kecil sama-sama kat ni jadi panjang, sama-sama kat ni jadi sutus, sama-sama kat ni jadi sebab kan. Jadi jisim. Gitu. Dan yang keduanya yakni kam munfasil, iaitu yang tidak ada antara beberapa juzuk itu sakatan yang berkongsi. Tengok. Kam munfasil, tengok ni. Kam munfasil dua. Ni berapa ni kita katanya? Dua, tak kan? Tiga. Tengok batu ni berapa? Tiga. Batu tiga biji ni dia tidak ada sakatan. Dia katanya iaitu beberapa juzuk. Ni satu juzuk, ni satu juzuk, ni satu juzuk. Lepas tu dalam tiga juzuk ini iaitu tidak ada antara beberapa juzuk sakatan yang berkongsi. Dia tak ada sakatan. Ia tak ada itu yang benda sekeping gitu, benda seputung gitu kita nak bagi dah. Kalau tadi kamu tasir, kita nak bagi sini jadi sakatan yang berkongsi kan. Sebab ni dia dah suku-suku dah, ada sakat yang berkongsi. Ini sakat dia begini, ini sakat dia begini. Dia tak ada sambung gini dah. Dia tak ada berkongsi sebab masing-masing semacam rumah yang kita buat sebuah-sebuah. Kalau rumah sini sakat dia dinding tu kongsi kan. Rumah sini dinding tu kongsi dah kan. Dinding aku dindingmu juga. Tapi kalau rumah yang kampung yang mana yang buat itu rumah itu sebuah-sebuah. Dinding kita, dinding demo. Dia tak ada sakat dia yang berkongsi. Apa lagi dia? Kalau kamu fasih sat lagi dia tengok dua ni. Sakatan dia, tepi dia berkongsi dah. Tak ada berkongsi dah. Masing-masing. Kalau benda satu benda gini, kalau panjang gini, kita nak bagi tengok gini, mana sini ada sakatan yang berkongsi. Nampak tak? Maka kam mufasil tu maknanya dua juzuk gini tu tidak ada sakatan yang berkongsi. Iaitulah kam mufasil bilangan. Kenapa bilangnya? Berapa ni 5, berapa ni 10, berapa ni 2. Bila itu jadi kam mufasil tu kenapa bilangnya? Seperti 10 ke bilangnya. Apabila kita belah dua, kita bahagi dua, adalah hujung. Tengok 10. Tengok lagi. 10 gini adalah hujung bagi setengahnya itu kena kepada 5 dan bumi bagi setengah lagi ialah yang ke 6. Betul tak? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita mari sebelah ni, mula di sini. Di sini 5 dah ke hujung. Kepala ni 6. Ya 10 kita bagi 2. Bukan 5,5 dah kan. Benda 10. Lepas tu kita bagi 2. Tengah tu di mana? Antara 5 dengan ni kan. Nampak tak? Bukan 5,5. Kalau 5,5, kena nak bagi betul. 5,5 betul tak?
Dia tak kena kan. 10 tu berapa? Tengah dia 5 dah kan. Separuh dia tu 5 dah kan. Lepas tu kalau kita bila 5, 1, 2, 3, 4, 5, cukup 5. Sini berapa? Kan 5. Sini ni lah kan. Ni 7, 8, 9, 10. Tenang kan. Tu mana katanya benda 10 kalau kita nak bagi 2, adalah hujung bagi setengahnya kenakan 5, nak atas 5. Dan umbi yang satu lagi ialah umbi yang satu lagi ialah yang ke-6. Nampak lagi dia? Benda 10 10 gini. Kalau bagi ni 5, sini 5. Mana kalau kita bila 1 2 3 4 5, hujungnya 5. Kalau 1 siapa 5. Ni siapa 10 dah. Sebab tu dia kira gitu. Dan kiaslah yang seumpamanya. Apa tu yang seumpama tu kita kiaslah. Pendeknya kam itu ialah kam munfasil itu ialah bilangan. Kam munfasil tu kena atas diri bilang dia tu. Ni jari ni kena atas jauhar, jari kita ni kena atas jauhar. Bilangnya dia 10 tu kena atas kam munfasil. Kena atas kam munfasil. Sebab apa? Sebab jari kita 10 tu berasingan. Dihumbi tak kira dah kan. Kira di semata ni jari, sekat ni jari, sekat ni jari dah kan. Sekat ni jari. Jadi kam munfasil tu ialah bilangnya. Dan makna bilangan itu ialah barang yang bersamaan. Ini kita dah sebut semakin kemarin. Dan makna bilangan itu ialah barang yang bersamaan dengan setengah perhimpunan sebelah atas dengan sebelah bawah. Sama-sama jauh. Sama-sama jauh keduanya atau berdepek dekat. Berdepek dekat. Jirannya. Ni depek dekat. Berdepek dekat berjiran. Keduanya. Ya nak itu tapi dah pada. Ya. Lepas tu tengok kalau kita ambil di 5, kita kata 5 tengok nampak dalam kitab dia katanya bilangan itu dan makna bilangan itu ialah barang itu kita katanya 5 tu bersamaan dengan setengah tu separuh. Dengan setengah dengan separuh. Separuh mana? Separuh perhimpunan yang sebelah atas dengan sebelah bawah. Sama jauh keduanya atau berdepek. Tengok. 5 ambil 4 dengan ni. Ya tak? Jadi mana sama dengan setengah perhimpunan sebelah atas. Atas dari 5 ni. Sebelah bawah tu ialah 4. 4 dengan ni 10. 10 tu separuh dianya, setengah dianya ialah 5. Lepas tu tengoklah, dekat jauh tak ada kira. Kalau ambil yang dekat, tengok. Kalau kita lakah 5, 1, 2, 3, 4. Lakah 4. 1, 2, 3, 4. Itu sama. Silap jakah tu, silap tu. Jakah tu kena sama banyak. 5 bawah dia berapa kali? 1, 2, 3, 4. Atas pun sama juga. 4 juga. 1, 2, 3, 4. 9 dengan 1. 10 tu separuhnya 5. Tahu kan? Jauh dekat boleh sama. Kalau katanya 5 kalau lakah 2. 5 1 2. 1 2. 7 dengan 3. 10 separuhnya 5. Nampak tak? Lepas tu kalau 100 ambil bawah sekali 1. Turun boleh sama banyak. Lepas tu naik atas berapa? 199 kan?
Kena cuba bila tengok sama luah tak? Sama luah dah kata. 100 turun bawah akhir sekali. Berapa langkah? Bila tengok berapa? 1. Lepas tu naik bersama banyak. Naik pun bersama banyak langkah dia. Ialah 90, 199. 199 dengan 1 jadi 200. Separuhnya 100. Gitu lah. Nampak tak? Itu jadi mana? Itu bagi bilangan. Sebab tu 1 tak panggil bilangan. Sebab tu Allah wahid, 1. Lawannya berbilang. Kata gitu tak? Kata tak ada kata lawannya 2, 3, 4 dah. Kata lawan berbilang. Sebab 1 tak panggil berbilang. Sebab 1 ni ada kat bawah pada dia. Tak ada. Nah kata 1 ni separuh daripada perhimpunan benda atas dan benda bawah. Boleh tak? Tak boleh kata dia. Tak masuk dalam tarif bilangan. 1 tak masuk di dalam tarif bilangan. Sebab tu 1 tak panggil berbilang. Maknanya berbilang 2 ke atas. Sebab tu kita dengan jenis sifat wahdaniyah. Mustahil lawannya berbilang. Apa makna berbilang? 2 ke atas. Bila dah. Dah. Misalnya seperti 2. Misal dia. Misal berbilang-bilangan tu seperti 2. Dikatakan bilangan. 2 tu kita panggil bilangan. 2 tu kita panggil bilangan. Kerana bersamaan dengan setengah perhimpunan. Setengah tu separuh. Dengan setengah dengan separuh perhimpunan 3 dengan 1. Okay. 1 dengan 3, 4. 4 tu separuh dia ni 2. Bila. Yang berdepend keduanya, mana 3 dengan 1 tu duduk rapat dengan 2 lagi. Ya tak? 1 dengan 3 depend, dekat dengan 2. Bila. Yang berdepend kedua-duanya 1 dengan 3. Berdepend dengan 3, berdepend dekat, jiran sangat-sangat. Rapat. 2 dengan 3, 1 dengan 3 tu sama-sama duduk rapat dengan 2. Jelas. Dan perhimpunan itulah perhimpunan antara 1 dengan 3. Dan perhimpunan itu ialah 4. Dan setengah bagi 4, mana separuh bagi 4 tu ialah 2. Maka bersamaan ia dengan 2. Maka bersamaan ia setengah dengan 2. Gitulah. Yang dimisal itu 2 yang kita misal tadi. Dan ini misal ditasawurkan dengan yang sebelah atas dan yang sebelah bawah yang berdepend. Misal tadi itu kita ambil dia 2, mana 3 dengan 1 tu duduk rapat dengan dia kan. Tapi kalau kita nak ambil jauh, tengok. Tidak ditasawurkan jauh kerana sebelah bawah tidak ada. Mana 2 ni dia tak ada ambil jauh. Dia tak boleh ambil benda jauh sebab bawah ada 1 tak ada dah kan. Dia tak ni dia 2 ni dia tak boleh ambil jauh. Sebab apa? Sebab bawah pada 1 dia kena ambil benda yang rapat dengan dia. Ialah 1 dengan 3 lah kan. 2 ni maknanya kita kena ambil 1 dengan 3 lah dia. Tak boleh ambil dah yang lain. Sebab apa? Sebab dia tak boleh, dia tak ada jauh. Dia tak semakin 5 boleh ambil jauh. Dia boleh ambil jauh. Sebab apa? Sebab dia ada bawah pada 4 tu ada banyak lagi. Mana gini? Di maknanya dan sebelah bawah yang berdepend keduanya saja, tidak ditasawurkan jauh. 2 ni tak boleh ambil yang jauh. Kerana sebelah bawah itu tidak ada dah. Pada 1. Sebelah bawah pada 1 tak ada dah. Dan misal yang keduanya, yakni yang dekat dan yang jauh seperti 3. Maka ianya bersamaan dengan setengah perhimpunan 4 dan 2. Tak gitu tak? 3 tu sama dengan separuh perhimpunan antara 4 dengan 2. 4 dengan 2 jadi 6. Separuhnya jadi 3. Yang berdepend keduanya 4 dengan 2 dengan dia dengan 3. Dan bersamaan pula dengan setengah perhimpunan 5 dengan 1. 3 ni kalau kita kira tengok 1
Sama-sama. Turun 2, naik 2. Nah, turun 2, naik 2 dah kan. Jadi 1 dengan 5. 3 naik 2, turun 2. Jadi 1 dengan 5. Ini sama 2. Maka jadi 3 separuh dia. Maklumlah. Dan bersamaan pula dengan perhimpunan 5 dengan 1 yang jauh keduanya dengan dia sama selang 1. Kena tak? Sama selang 1. Tengok. 3 langkah 1, langkah 2 turun pada 1. 3 langkah 1 naik kepada 5. Tak kan? Selang 1 gitu. Nah, ke mana selang. Selang. Menyelangi lah. Nah. Habis. Kiaslah yang banyak lagi. Kita kiaslah yang ada lagi tu bilangan yang banyak pada tu lagi kita kias. Hasilnya 1 tidak dinamakan bilangan. Hasilnya 1 tu tak panggil kata bilangan. Tak panggil bilangan. Hendaklah kita ketahui bahawasanya kan muttasil itu ada kala tetap bendanya, iaitu miqdar lanjutan bentangan, maka boleh berhimpun juzuk-juzuknya yang difardu itu pada ada selalu, seperti panjang dan pendek. Dan ada kalanya tidak tetap bendanya, iaitu zaman, masa. Tidak boleh berhimpun juzuk-juzuknya kerana ialah hanyut belang-belang. Belang-belang pergi. Sambil pergi, sambil. Tengok. Dia katanya hendaklah kita ketahui bahawasanya kam muttasil. Ya kam muttasil, jadi benda yang satu kita fardu nak bagi 2, bagi 3 kan. Dia tak semacam kam mufasil. Kam mufasil itu penata bilangnya. Nah, lepas tu kam muttasil itu ada kalanya tetap bendanya. Nah, benda dia itu tetap, iaitu miqdar lanjutan bentangan. Maka boleh berhimpun juzuk-juzuknya yang difardu itu pada ada selalu. Nah, pada ada selalu. Maknanya maksudnya tidak hanya. Tidak hanya. Nah, seperti panjang dan pendek. Dan ada kala tetap benda, tidak tetap benda, iaitu zaman masa. Maka tidak boleh himpun juzuk-juzuknya, kerana ianya hanya belah-belah pergi, sambil dah pergi. Tidak boleh berhimpun satu antara tak boleh, maka tidak boleh berhimpun ada selalu antara zaman yang telah lalu dengan zaman yang sekarang, dan dengan yang lagi akan datang, hanya dengan jalan lalu hanyut saja. Mula-mula awal datang zaman, lagi akan datang kemudian. Gini, dia benda ni, kalau kita katanya benda yang tetap, dia benda ni kita nak bagi itu ada kala dia tetap. Semacam kita katanya, benda ni, meja ni masalah. Itu ni, benda ni kita nak bagi itu, ya benda ni dia tak hilang, dia duduk sini. Nah, dia duduk di sini. Nah, kita nak bagi kepada berapa pun boleh. Nah, kita nak bagi kepada berapa pun boleh. Boleh kita bagi dengan secara terus. Nah, dia tak serupa dengan masa. Masa ni dia hanyut peraknya, lalu dia. Tengok. Pagi ni sebelum pagi ni kalau tilik kepada kita semalam, pagi ni masa depan. Pagi ni kita katanya dia sekarang, pada masa jam sekarang ni, sekarang kita panggil sekarang, tilik pada jam sekarang. Tapi kalau tilik pada subuh tadi, ketika kita semaya subuh tadi,
Masa sekarang masa apa? Masa lagi akan datang lagi, masa depan. Tadi apabila petang ni petang nak sapa ni, jadi maknanya pagi ni masa lepas. Nampak tak? Dia masa dia hanyut gitu tak? Dia nak tetap tak boleh. Dia nak tetap tak boleh, masa tu dia begitu. Tak boleh tetap. Dengan sebab dia tu dah ada begitu. Sebab kita katanya ni pukul 8 pagi. Misalnya kita katanya pukul 10 pagi. 10 pagi itu masa sekarang tak? Jangan kata masa sekarang. Boleh jadi pukul 8 pagi satu masalah. Itu kena tengok. Sekarang apa boleh kata masa sekarang, tapi kalau subuh tadi masa sekarang jadi masa depan. Tapi kalau kita tilik asar petang ni, jadi sekarang tu jadi masa yang telah lepas. Nampak lagi? Itu katanya masa tu dia hanya. Tengok. Dia katanya hendaklah kita ketahui bahawasanya kan muttasil itu ada kalanya tetap benda ni. Tetap jadi tak hilang. Iaitu kan muttasil yang tetap. Miqdar lanjutkan panjang, lanjut tu panjang. Bentang tu ukuran. Kita ukur jadi panjang gini. Benda ni kita ukur jadi panjang gini. Maka boleh walaupun juzuk-juzuk yang difardu itu pada ada selalu, dengan secara ada sungguh. Kita boleh fardu juzuknya, misalnya kata dua ni, kita ni satu juzuk, ni satu juzuk. Boleh ambil ni satu. Ni satu juzuk, ni satu juzuk. Kita boleh ukur kata ni ada satu juzuk, ni ada satu juzuk. Boleh kita pun fardu ada satu tak? Ada turut tak? Seperti panjang dan pendek. Kita boleh ukur begitu dah. Dia sebab dia tetap. Jadi pada panjang ke, pada pendek ke, tebal nipis ke, katalah. Tebal nipis, lebar ke, tak lebar, katalah. Jadi maknanya apabila kita pergi ke satu benda, jangan lupa tadi, dia kalau panjang saja tu kok, kalau panjang serta tebal tu, serta lebar tu susah lagi. Kalau ada tiga tu panggil jisim. Lepas tu tak kira lah. Kalau kita nak bagi mengikut, nak bagi dengan secara potong ke, dengan secara belah ke, dengan cara raut ke, dengan cara isi ke, dengan mana-mana cara sekalipun, boleh kita pergi bagi tu. Nampak tak? Tengok benda ni. Kita nak bagi tu boleh tak? Boleh tak kan? Nak bagi dengan cara gerak, dengan cara belah, dengan cara fisik pun boleh. Sebab apa? Sebab benda tu tetap, dia tak pergi ke mana-mana. Dia tak hanyut. Dan ada kalanya tidak tetap benda ni, yang muttasil tapi tak boleh tak tetap. Tengok masa, boleh bagi tak masa? Masa boleh bagi tak? Boleh. Sehari bagi sehari semalam bagi 12 jam. Tak boleh bagi tak? Siang hari satu hari bagi 12 jam. Lepas tu siang hari boleh bagi 2, sebelah pagi sebelah petang. Tak gitu. You boleh bagi semua. Masa pun boleh bagi. Cumanya kita nak bagi sekat mana? Nak bagi. Kalau katanya masa 12 jam bagi 2, 6 jam, 6 jam. 6 tu sebelah mana? Dia hanyut kan? Dia hanyut. Tengok. Kita boleh kata semua. Ni masa sekarang. Tak sudah. Ni masa sekarang. Ni masa sekarang. Boleh kata gitu. Pukul 8 pagi, kita ada pukul 8 pagi. Pukul 8 ialah masa sekarang. Kalau kita ada pukul 9 pula, pukul 9 ialah masa sekarang. Masa pukul 10, pukul 10 ialah masa sekarang. Kalau dia mau dengar, apa ni? Pukul 8 pun kata pukul itu sekarang. Pukul 9 pun masa sekarang. Pukul 10 pun kata masa sekarang. Kenapa? Sebab dia hanyut dah kan? Dia hanyut. Dia semacam air. Air berlari tu. Kalau kita letak benda di atas dia tu, kalau kita letak, kalau rumah je depan sungai, rumah depan sungai gitu, kita letak satu benda. Start orang ni kata, benda tu hanyut lalu depan rumah saya. Bodoh start orang ni pula, dah sebentar orang ni pula kata, benda tu ada di depan rumah saya. Baru tak lama orang ni pula kata, benda ni duduk di depan rumah saya. Betul lah benda tu hanyut depan sungai, hanyut gitu kan. Nanti dia berlari gitu. Tengok. Ada kalanya tidak tetap bendanya, iaitu zaman. Apa dia zaman? Masa.
Nah. Maka tidak boleh berhimpun juzuk-juzuknya. Juzuk-juzuk bagi zaman tu tak boleh berhimpun. Sebab apa? Kerana ianya hanyut belah-belah pergi. Hanyut sambil dia pergi. Dia hanyut pergi kan? Dia hanyut belah-belah pelan-pelan dia panggil. Nah, hanyut sambil dah. Nah, sambil dah pergi. Tidak boleh berhimpun, tak boleh berhimpun sebab ia hanyut pergi. Nah, tidak boleh berhimpun selalu ada terus tu tak boleh. Antara zaman yang telah lalu dengan zaman yang sekarang dan zaman yang lagi akan datang. 3 masa je dah. 3 masa sekarang, masa yang telah lepas, yang telah lalu, masa sekarang, masa lagi akan datang, masa depan. Dia tak boleh berhimpun. Dengan jalan hanya dengan jalan hanyut saja. Mula-mula awal permulaan tu jadi awal datang zaman yang lagi akan datang. Kemudian datang pula masa zaman sekarang. Kemudian barulah telah yang telah lepas. Intaha syaifuna. Maklum. Tengok. Dia awal-awalnya dia katanya mula awal. Pertama awal datangnya zaman yang lagi akan datang. Tengok. Dia kalau kita duk tunggu. Nah, misalnya kita duk tunggu zuhur masalah. Sekarang belum zuhur. Kita duk nanti zuhur. Tiba-tibanya datang waktu zuhur. Zuhur sekarang ni tilik kepada sekarang, zuhur tu masa depan kan. Apabila kita tunggu-tunggu tiba-tibanya masuk zuhur. Maknanya datang masa lagi akan datang. Nampak tak? Dah tiba masa yang masa depan. Zuhur agaknya sekarang, nisbah masa waktu zuhur, kita atas sekarang itu pukul 11. Zuhur tu masa depan. Pada kita duk tunggu-tunggu tiba-tibanya masuk waktu azan. Dah tiba waktu zuhur. Waktu zuhur tidak pada sekarang, waktu zuhur tu masa depan. Nampak tak? Apabila kita duduk dalam waktu zuhur, dah datang waktu zuhur, tiba waktu zuhur. Mula-mula datang zaman lagi akan datang. Kemudian datang pula masa sekarang. Lepas tu ia mari masa sekarang. Kemudian barulah yang telah lepas. Ia mari begitu. Dia caranya begitu. Apabila mari masa depan, ni masa depan yang kita duk tunggu-tunggu. Apabila mari, lepas ada masa depan tu, masa sekarang. Masa sekarang. Lepas ada masa sekarang tu, masa lepas. Tengok kita kata dia sekarang pukul sebelah kan. Dia sekarang pukul sebelah. Dia mari mana dulu? Kita tilik kata zuhur. Zuhur, dia mari cari kita kan. Ni kita katanya, ni waktu zuhur. Ni waktu zuhur. Ni depan kita kan. Depan kita ni katanya masa sekarang. Mari, dia mari mana dulu? Masa depan dulu mari kan. Mari masa depan. Lalu depan kita. Apabila masa depan mari, lepas jadi masa sekarang. Apabila masa sekarang lepas jadi masa yang telah lalu pula kan. Jadi gitu kan. Salah katanya begini. Ni waktu zuhur. Waktu zuhur tengok dengan jam ke sebelah ni, waktu zuhur masa depan. Apabila lalu zuhur. Apabila zuhur mari depan kita. Zuhur masa depan lagi. Zuhur tak hanya masa depan, masa sekarang pula kan. Lepas tu zuhur tu sekarang pukul 3 dah. Zuhur panggil apa? Masa depan. Masa depan. Tu sebab tu dia tak awal mari masa depan tu. Lepas tu mari masa sekarang. Lepas tu barulah masa terlepas. Sebab dia mari gitu. Lalu dapat kita gitu. Nampak apa? Zuhur. Tak sampai lagi zuhur. Masa depan. Nampak tak? Macam kita tunggu bah dah. Macam kita tunggu bah lepas. Gitu tak? Terlepas satu bah dia tidur. Dia tunggu pergi jalan dia tidur. Terlepas satu. Tanya bah di mana? Depan lagi. Depan lagi tak sampai lagi. Bila mari siapa depan kita. Ni waktu zuhur dah.
waktu zuhur ni mari tak apa lagi mari depan kita habis. Ni waktu zuhur depan kita. Maknanya habis waktu masa depan. Waktu zuhur dah selesai daripada panggilan masa depan. Waktu zuhur jadi masa sekarang pula. Habis waktu zuhur masuk asar. Maka waktu zuhur saat itu panggil masa yang telah lepas pula. Dia video kan. Dia katanya jumpa dengan masa sekarang juga. Bukan. Jumpa dengan masa mana dulu? Jumpa dengan masa depan dulu. Bukan jumpa dengan masa sekarang. Sebab yang hanyut mari gini. Tu dia kata hanyut belah pergi ni mana sambil dah pergi. Hanyut diri. Jadi mana kita bertemu dengan masa mana dulu? Masa depan dulu. Dia katanya masa sekarang dah jumpa dengan masa mana dulu? Jumpa bukan bertemu kan. Nah. Kita berjumpa maknanya masa mana nak cari kita dulu. Kita boleh panggil masa depan tu dulu mari cari kita. Tak gitu. Tengok sana ni, zuhur, tak apa lagi. Apa kena dia mari depan kita. Masa zuhur, waktu zuhur tu masa sekarang. Lepas pada waktu zuhur jadi masa sekarang, masa asar jadi waktu zuhur tu masa telah lepas. Lepas dah zuhur, macam kita duk tunggu bah sini, bah lalu. Terlepas satu bah je dah. Tak tanya, bah tak mari lagi? Tak mari lagi. Tak mari lagi. Bah tanya, bah di mana? Dia tanya, kalau kita duk tunggu bah lepas tu, kita duk tunggu sekarang ni. Tanya, bah di mana? Depan mana? Depan. Bukan depan lepas dah. Dia tak sama kalau kita nak pergi, misalnya kita nak pergi ke sana dah. Kita nak pergi ke sana ni, bah kita tunggu bah sini. Lepas tu kata bah di depan tu mana? Bah di depan. Bah duduk ni, tak sampai mari lagi. Tapi kita nak pergi ke depan belah ni. Nampak tak? Dia panggil kita tak? Faham tak maksudnya? Nah, kita nak pergi ke sebelah ni dah kan? Nak pergi sebelah ni, kita tunggu bah sini. Bah dia duduk sebelah ni. Duduk di touchline dia sana. Lepas tu dia mari, bah katanya, mana bah tak mari lagi? Bah duduk depan. Depan sebelah ni. Tapi kita nak pergi sebelah ni. Kalau bah kata, mana bah? Bah duduk depan. Depan sebelah ni. Dia bah lepas dia. Okay. Bah tak sapa mari lagi, mana bah duduk depan. Tak gitu. Yang tak sapa mari lagi, dia tak sapa lagi, dia panggil depan. Nampak lagi dia? Yang tak sapa mari lagi, tu depan kalau kita tunggu bah. Nah, kalau bah pergi dah panggil lepas lah. Nampak tak? Sebab tu maknanya salah kata benda masuk tu dia lalu depan kita. Yang tak sapa mari, tu panggil depan. Tak gitu? Dah. Intihar syekhuna. Ya. Syekhuna. Pada. Banjir tu bahasa dia tu. Apa tu munasabahnya sebut zaman pula. Hendaklah kita ketahui bahawasanya zaman itu telah berkhilaf-khilaf di beberapa kaul. Setengahnya berkata zaman itu miqdar lanjutan bergerak falak, yakni jalan-jalan matahari yang 360 jalan yang terbagi dengan 12 buruj. Maklum dah. Dan dia khilaf. Zaman tu apa dia zaman? Setengah setengahnya berkata zaman itu ialah miqdar lanjutan, panjangnya lanjut hidup. Panjangnya miqdar qadar. Qadar lanjutan, qadar panjang ni bergerak falak. Apa dia falak? Yakni jalanan matahari. Yang 300 jalannya matahari ada berapa jalan ni semua? Ialah 360 jalan. Jalannya matahari itu ada 360 jalan. Tu jadi satu hari tu kan. Jadi setahun dah. Jadi cukup jalan ni dia ni 360 tu jadi satu tahun. Bila dah.
tahun Masihi itu ya tahun Syamsiah kan. Kita ni Qamariyah. Dah 360 jalan yang terbagi 12 buruj. Jadi satu buruj satu bulan. Berapa buruj? Yakni bulan. Setengah kata gitu, dan setengah berkata zaman itu ialah diri falak. Ni kelihatan diri jalannya, diri falak jalannya, bukan diri pusingnya matahari itu dah. Anda diri falak, diri jalan dan matahari. Dia tak ada tu bergerak matahari itu kena tahu zaman. Nak bergerak matahari dia pusing cukup 3 setahun dah kan. Satu hari satu jalan, satu hari satu jalan gitu dah. Tapi kata yang keduanya diri jalan. Di jalan. Diri jalan tu ialah diri zaman, penata zaman. Bukan bergerak matahari itu dah. Kata setengahnya berkata zaman itu ialah diri falak, diri jalan ni matahari itu. Dia tadi itu berlari matahari, bergerak matahari pusing, matahari dia pusing, dia berlari. Nampak tak? Itu kena tahu itu satu kaum atas jalan dia. Jalan raya dia ya. Jalan matahari dia lalu. Diri falak sendiri. Dan setengahnya berkata gerak falak sendiri dengan dan setengahnya berkata ialah mutajaddid. Apa mutajaddid? Yakni yang baru datang timbul. Benda yang baru datang gitu panggil masa. Yakni yang baru datang. Timbul, baru datang, baru timbul, baru berlaku. Kira-kira dikira ukur dengan dia. Boleh kita buat ukur dengan dia. Ni masa pagi, ni masa petang, ni masa malam. Dikira, dibuat ukur, dibuat kira, dibuat qadar dengan dia perkara yang baru timbul. Yang lain. Jadi kita tanya, beranak bila? Beranak. Makan bila? Buat tanya kita lagi. Makan bila? Sampai bila? Buat ukurnya begitu. Tetapi satunya diketahui. Tetapi tengok. Sebentar. Kata yakni yang baru datang timbul. Masa tu benda hak mari tu, benda yang mari. Dikira ukur, mana kita buat kira, kita buat ukuran dengan dia, dengan yang baru datang. Perkara yang baru timbul, benda yang baru berlaku. Tengok. Pukul 8, mari bila? Mari sampai bila? Sampai pukul 8 tadi. Pukul 8 pun baru sampai juga. Kita ukur mana datang kita betul dengan pukul 8. Jadi maknanya masa-masa tu ialah satu benda yang baru datang gitu. Lepas tu untuk kita buat ukuran dengan benda perbuatan yang berlaku. Semaya bila? Semaya zuhur tadi. Makan bila? Makan pukul 8 tadi. Misalnya. Gitu tak? Lepas tu apa lagi? Pergi bila? Balik bila? Mari bila? Kita tanya dengan masa, kita ambil perbuatan, ukur dengan dia. Betul kan? Itu benda yang jadi ukuran dengan perbuatan tu dia panggil masa. Yang baru datang timbul, dikira diukur, dikira dibuat ukur dengan dia perkara yang baru timbul yang lain, tetapi satunya. Tapi masa tu satu ya. Diketahui. Tengok. Tetapi satunya diketahui. Tengok. Misalnya seperti kita adu dan ukur sembahyang zuhur 4 rakaat dengan waktunya. Kita sembahyang zuhur 4 rakaat dengan waktunya, waktu zuhur. Sembahyang zuhur 4 rakaat bila? Dalam waktu dia. Bila? Tidur bila? Malam. Puasa bila? Bulan Ramadan. Misalnya kita. Seperti berjalan kita ketika seperti berjalan kita tekah, yakni ketika
naik matahari, masa naik matahari tu berjalan kita, tu dia panggil adu. Tu ni panggil zarah zaman kan. Zarah zaman dengan jidanah. Nah. Dan perkataan yang akhir ini disetujui oleh ulama usuluddin. Perkataan yang akhir zaman dengan makna yang akhir ini disetujui oleh ulama usuluddin. Dan adalah ini zaman dan ada ini zaman dan juga jisim ta'limi dan khatnya khat ta'limi dan sutuhnya sutuh ta'limi dan adat pada kam mufasil dikatakan arad semuanya zaman arad. Nah, jisim ta'limi khat ta'limi semua tu jangan khat jauhari kena kata jauhar. Nah, jangan benda yang jauhari tu jisim jauhari khat jauhari semua tu itu kena kata jauhar sungguh. Adapun diri jisim ta'limi, khat ta'limi, sutuh ta'limi, benda yang sila duk nampak dalam fikiran kita tu. Benda yang sila kita duk nampak dalam fikiran kita semuanya Arab semua. Kerana bahasa zaman ialah miqdar lanjutan atas perkataan yang pertama dan miqdar berhenti. Miqdar itu terhenti ia atas benda yang dikodarkan dengan dia dengan benda, iaitu harakah, gerak, falak. Dan telah maklum bahawasanya gerak itu arad. Gerak tu nata arad. Sebab zaman tu nata gerak falak, gerak tu nata arad. Arad bagi falak. Dan tergahar. Gerak bagi falak dan yang tergahar, mana yang terhenti. Bukan terhenti, yang menupani. Arad itu gerak tu arad bagi falak, mana benar dan yang tegahar, mana yang menupani di falak. Yang tegahar yang menupani di falak. Arad bagi falak dan yang tegahar mana yang menupani di falak. Dan berkandak kepada arad itu arad juga. Benda yang berkandak kepada arad tu arad juga. Dan adalah adat yakni bilangan pada kam muttasil itu dikatakan arad kerana bahawasanya hasil dengan satu-satu iaitu benda yang dibilang. Tengok. Dia katanya dan adalah adat. Apa adat? Yakni bilangan pada kam munfasil itu dikatakan arad. Bilangan-bilangan tu 5, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tu. Dikatakan arad, panggil kata arad juga. Sebab apa? Kerana bahawasanya hasil dengan satu-satu itu dengan satu-satu. Kerana bahawasanya bilangan hasil dengan satu-satu, iaitu yang hasil dengan satu-satu tu yang dibilang. Ya bilangnya ni panggil kata Arab sebab dia hasil satu-satu. Hasil satu-satu. Dia tak boleh jadi 10 sekaligus lagi. Nak jadi 10 dia kena lalu mana? 1, lepas ada 1, 2, lepas ada 2, 3, lepas ada 3, 4, lepas ada 4, 5. Gitu. Dia kena mari daripada 1 dulu. Dia tak boleh jadi 10 sekaligus. Kata tak, saya dapat duit gaji tu 3,000 sekaligus. Okey. Dia tak ada 3,000 kalau 3,000 sekaligus satu ya. Dia 3,000 tu dia mari pada 1, lepas ada 1, 2, lepas ada 2, 3. Dia tengok dah. Allah bagi duit RM100 sekaligus dia tu bagi. Duit RM100 100 sekepingnya. Jangan kira gitu. Itu kertas tu, tahu tak? Dia tak duit RM1, dia tanya duit. Misalnya katanya ni 50 sen, dia kata 50 tapi 1. Itu pening tu. 1 ni benda ni, kan? Kita kira di bilangan dia tu seolah katanya kalau buat 1 sen dia jadi 50 lah, kan? Tapi ni kata ni orang bagi 50 sen satu tu. Dak 50 sen ni
Kalau kiat dia mari pada 1 sen, 2 sen, dia tak jadi 50 sekaligus kan. Dia kena mari di 1 sen, 2 sen, 3 sen. Sebab tu katanya sebab tu orang tua katanya 5 kurang 1 50, kurang 1 50, bukan 50. Kurang 1 50, kurang 1 50. 49. Kurang 1 50. Apa maknanya? 49 sebab ia kena jadi satu-satu. Itu mana katanya bilangan tu dikatakan Arab kerana bahawasanya hasil dengan satu-satu. Pada hasil dengan satu-satu. Ia tak jadi 10 sekaligus. Ia kena jadi 1 sepah 1, 2 sepah 2, 3 sepah 3, 4. Ia kena jadi begitu kan. Itu mana katanya hasil dengan satu-satu. Maknanya dia tak dapat tidak kena nak hasil bilangan itu 1 sepada 1, 100 sepada 1, 1 2 kali 2, 1 2 kali 1 3 kali 3 lagi. 1 4 kali 4. Betul tak? Dan adalah isim ta'limi. Wajah boleh kata isim ta'limi dikatakan Arab, panggil kata masuk dari golongan Arab juga tu kerana bahawasanya beralih-alih, berpindah-pindah. Ia dengan sebab beralih rupa isim senoti, isim jauhari. Isim senoti itu ialah isim jauhari. Nah, isim ta'limi itu dikatakan Arab kerana bahasanya beralih-alih, berpindah, berubah-ubah, berpindah-pindah, berubah-ubah. Dengan sebab beralih rupa, mana berubah rupa isim senoti. Ni tengok. Kita katanya jisim ni jadi 4 segi lah kan. Jisim ni kita nampak jisim ta'limi, kita jisim yang kita dah pegang ni jisim jauhari lah kan. Yang kita dah sila nampak dah fikir kan jisim ta'limi, jisim ta'limi yang dah nampak dah fikir kan kita tak Arab. Nampak tak? Begitu. Lepas tu rupa dia sebab apa dia panggil itu? Sebab dia panggil Arab sebab dia ada rubah tengok. Sini kita nampak macam mana? Tepat. Panjang gini. Tapi kalau kita buat gini, lebih kira kita nampak macam mana? Nampak gini juga. Nampak tak? Itu mana katanya dia jadi pun, jadi beralih dengan sebab beralih, berharap beralih. Berubah nak. Jadi berubah dengan sebab kita ikut bahasa dia lah. Jadi beralih dengan sebab beralih rupa jisim senoti. Ini jisim senoti dari tangan kita ni. Kita tengok, nampak sekeping panjang gitu lah kan. Nampak dari fikir cuba fikir mata. Nampak gini lah kan. Lepas tu cuba kita gulung. Cuba kita gulung buat gini. Tengok. Apa dia tengok? Dia dalam mata sila. Dia nampak gulung pula kan. Di mana rupa dia yang kita sila tu mengikut rupa yang kita dah pegang. Nampak tak? Ni rupanya jadi kotak, jadi tupak gini. Tengok. Nampak sila fikir rupa gini. Ada sila fikir tu panggil jisim ta'limi dah kan. Dia mengikut jisim senoti ni. Nampak tak? Jisim senoti, jisim jauhari. Lepas cuba kita buka begini. Rupa dia beralih kan. Rupa dia berubah. Bentuk dia berubah. Jadi begini pula. Dari fikiran kita sila rupa begini pula kan. Di mana berubah tu Arab. Nampak tak? Sebab tu jisim ta'limi, khat ta'limi tu jadi gitu. Jadi Arab. Sebab dia berubah. Seperti difardukan lilin. Kenal lilin tak? Asalnya panjang. Belum pada kita menyalakan dia tu, dia panjang dah kan. Maka kita ambil lilin satu ni, kita letak gini. Tengok, panjang lilin ni. Apabila kita lilin yang kita dah pegang ni lilin kita dah pegang. Ni lilin ke atas jisim jauhari, jisim senoti dah. Lepas tu apabila kita tengok, kita sila masuk dalam fikiran kita, panjang gini. Panjang gini. Apabila kita menyalakan dia, tengok. Kaman kita fardukan alih beri jadi alih pindah. Ubah. Alih beralih ni. Fardukan alih jadi bulat atau tepat. Maka adalah hakikat isim itu senoti. Maka kita fardu maka tengok gambar kita fardu alih beri jadi ubah beri jadi bulat atau tepat. Kalau tepat
pada kepek. Kepek. Maka adalah jisim hakikat jisim sunati itu ada kekal dan arahnya beralih sebab beralih bentukkan. Betul tak? Seperti itu apa yang sebut budak dah main? Dia panggil apa? Yang tanah yang budak dah main. Ya benda tu kalau kita tengok apa persegi dah kan. Mula kita beli tu apa persegi dah. Apa persegi. Lepas tu kalau kita ubah jadi bulat macam bola. Benda tu duk setara tu kan. Duk gitu juga benda tu. Jisim tu tak beralih kan. Duk jadi jisim situ cuma ni rupa je beralih. Sebab tu itu sebab tu dia panggil katanya apa dia jadi arah. Maka ada jisim hakikat, maka ada hakikat jisim semati itu ada kekal ada begitu. Arahnya balik. Asalnya pap segi kita beli baru-baru tu pap segi dalam buku plastik dah. Kita beli baru-baru tu dalam buku plastik pap segi. Lepas tu anak kita duk main buat jadi bulat ke buat jadi kera ke buat jadi jadi tu jadi ni lah kan. Benda tu jisim dia jadi jisim situ cuma rupa dia tu berubah. Jadi berubah tu sebab tu kata arah. Dan adalah khat itu dikatakan arah. Dan adalah khat ta'limi. Khat ta'limi itu dikatakan arah kerana bahawasanya tidak mesti sabit bagi jisim. Kerana ada juga jisim itu hasil ia dengan ketiadaan khat seperti bulan semati. Walau tidak ada khat baginya selalu, hanya ditakdir saja. Dia katanya dan adalah khat itu dikatakan arab. Khat ta'limi itu panggil kata arab juga kerana bahawasanya tidak mesti sabit bagi jisim. Tak mesti dia tu ada sabit bagi jisim jauhar. Jisim jauhar. Kerana ada khat kerana ada juga jisim itu hasil jisim dengan ketiadaan khat. Seperti bulat semati, bulat sungguhlah. Bulat semati buah bola. Walhaq tidak ada khat baginya selalu. Khat dia tak ada. Dia ada setengah jisim tu kalau bulat semacam buah bola tu dia tak ada khat. Khat tu dia tinggal ke panjang gitu kan. Nampak tak? Khat tu dia kira panjangnya, lanjutan panjangnya yang boleh kita kerak saja kan. Kalau buah bola tu ada itu tak? Ni supaya itu tadi duit ni. Ada tak khat bagi dia? Tak ada sebab dia bulat, dia tak boleh lanjut panjang begini. Dia khat tu panjang begini. Nampak tak? Panjang lanjut gitu. Ni ada tak panjang ni? Tak ada lagi. Ni jisim dia katanya seperti bulat semati. Bulat macam ni. Walhaq tidak ada baginya khat selalu. Mana khat betul-betul tu tak ada. Tidak ada baginya khat betul-betul khat tu tak ada. Kalau nak ada boleh, nak buat ada khat boleh, kita potong tengah. Buah bola tu kalau kita nak jadi khat boleh tak? Boleh kita belah tengah dah kan. Ambil satu orang panjang je boleh. Ni kita belah tengah gitu, ambil buat jadi panjang boleh tak? Tapi betul-betul begini ada tak khat? Tak ada khat. Tapi boleh tak nak jadi khat? Boleh. Maknanya. Adalah tengok. Dia katanya walhal tidak ada khat baginya selalu. Tak ada khat tu tak ada dengan secara terus terang tu, dengan secara sekarang tu tak ada. Hanya ditakdir saja. Takdir kata ada khat saja. Habis.
Dan adalah sutuh itu dikatakan arat kerana bahawasanya hasil ia dengan wasitah. Apa makna wasitah? Yakni menengahi. Su tapan. Su maknanya hujung. Hujung bagi tapan. Dan adalah su tapan itu bukan daripada pengakar jisim. Hanya ia arat. Yang hasil dengan menengahi arat itu arat juga. Nah, dan adalah sutuh itu dikatakan arak kerana bahwasanya hasil ia arak dengan wasitah. Apa nama wasitah? Yakni menengahi. Su tapan, hujung tapan. Dan adalah sutapan itu bukan daripada pengakar jisim. Hanya ia arat. Dan yang hasil dengan menengahi arat itu arat juga. Mana? Dan adalah sutuh itu dikatakan arat kerana bahwasanya hasil ia dengan wasitah. Hasil sutuh itu dengan wasitah, yakni menengahi. Nah, dengan wasitah, yakni menengahi. Wasitah menengahi sutapan. Dia sebelah tapan gini ni, dia panggil sutuh dah kan. Nak panggil su dia, hujung dia ni, nampak tak? Hujung dia ni nak panggil jadi sutuh ni, dia kena nak panggil jadi sutuh. Nah, dia nak kira kata jadi sutuh tu, nak kira di mana hasil jadi sutuh dengan wasitah, dengan menarik su tapan. Nak panggil gini ni, dia kena ada ujung. Kalau tak ada ujung, dia tak panggil sutuh. Macam mana nak kata? Hasil ia jadi sutuh tu dengan wasitah, dengan menengahi sutapan. Dan adalah sutapan itu bukan pengakar jisim, bukan kena atas diri jisim. Hanya ia arak, ia hasil dengan menengahi arak. Dan ia hasil dengan menengahi arak juga. Ya. Dia nak bagi kata sutuh. Ni jadi sutuh tak? Sekeping gini tak? Ni sekeping gini ni, nak pepet gini ni, jadi sutuh tak? Nak jadi sutuh, cuba kita tak ada ujung. Tak ada ujung ni, tak ada ujung ni, tak ada ujung ni, tak ada ujung ni, tak ada ujung ni. Sutuh tak tadi? Jadi sutuh tak? Tak jadi sutuh. Nak jadi sutuh, dia menengahi kena ada ujung sebelah ni, ujung sebelah ni, ujung sebelah ni, ujung sebelah ni. Boleh jadi tak ya? Nampak tak? Ni nak jadi sekeping ni, mana kena ada sekeping? Kena ada dia ni. Nampak tak? Kalau tak ada bira, nak panggil sekeping tak?
Nanti nak kita tanya, bagi ke aku sepotong, dia kena ada hujung, tak ada hujung nak dia sepotong tak boleh. Nampak lagi dia. Tengok. Ni katanya ini satu sutut. Kalau tak ada hujung. Jadi kok nampak ya. Jadi kok kalau tak ada semua jadi tak sutut. Tak jadi, dia kena ada hujung dia. Bayang. Ada hujung gitu. Dan dia benda dia kena ada hujung dia kan. Sut dia ada, tempat sudah dia kena ada hujung. Kalau tak ada hujung, orang nak buat kereta motor tak boleh. Mesti sepotong lagi, tak tahu nak hujung mana, nak jadi motor. Nak jadi motor kereta. Nak jadi rumah, nak jadi batu. Tak jadi kan. Dia kena ada hujung dia. Sebab tu dia katanya sutuh ini nak jadi sutuh dengan menengahi ada hujung tapan dia. Bira dia ni, nak ada bira dia ni. Nampak tak? Nak ada bira dia. Kalau tak ada bira dia tepi ni, dia tak jadi benda. Kata ni kitab. Dia ada kitab tak jadi pak segi gini. Jadi hujung tak tahu kata hujung di mana. Tak jadi kitab lagi. Nah, dia tak jadi kitab. Dia tak jadi kitab lah kata ada hujung itu. Dia kena menengahi suk tapan. Dan adalah suk tapan, hujung tapan itu bukan pengakar jisim. Bukan pengakar jisim, bukan kena atas juzuk bagi jisim itu dah. Ni. Hujung dia ni bukan kena atas diri jisim lagi, hujung dia ni. Kalau kita katanya ni sekat ni, kalau kita buat baris gini. Kalau kita buat baris gini. Ini kena atas jisim lagi dah kan. Baris kita buat itel. Itu kena atas diri jirim lagi dah kan. Diri jisim lagi. Ni, hujung dia. Hujung dia ni tak masuk dalam diri jisim, hujung dia. Ni, kita lalu tangan. Nampak tak? Yang kita buat orang itil tu kena letak di atas diri jisim lagi. Nampak tak? Yang kita boleh lalu tangan masuk dalam diri jisim tak? Kalau diri jisim nak letak lalu tangan tak boleh kan? Ni hujung dia. Nampak tak? Ni bukan kena atas pengakar jisim. Dia payah lagi dia. Kalau kira tak halusi dia pening lah. Nak jadi sudah kena ada hujung. Memang nak ada hujung tu. Dia tak ada hujung nak jadi ke benda kan. Tengok orang nak buat motor, nak buat kereta besi, dia kena ada hujung kan. Nak potong tu, kalau tidak tak jadi benda. Kalau tak ada hujung gitu. Tak gini. Lepas tu diri hujung dia, tepi bira dia ni. Yang tempat kita boleh lalu tangan. Ni bukan jisim lah. Jisim lah tempat kita boleh lalu tangan. Ni. Yang kita boleh lalu. Adapun bawah ada jari kita ni jisim lah. Adapun tepi ni, kiri kanan jari kita duk pergi mari ni, jisim tak? Bukan. Sebab tu bukan pengakar jisim. Pada ni. Bukan kena atas diri jisim juga. Dan ada sutapan itu bukan daripada pengakar jisim. Tapi bukan daripada pengakar jisim, nak katanya ia sini tu dia pengakar tu maknanya kiwam. Kiwam tu maknanya kalau tak ada hujung ni pun dia ada jadi kertas gini juga. Tapi nak katanya nak jadi kertas ni dia kena ada hujung. Tak ada hujung tak ada kertas ni, bukan begitu. Cumanya dia kira katanya nak panggil skeping gini dia kena ada hujung. Tapi hujung tu bukan untuk syarat nak jadi kertas. Contohnya gitu. Hanya ia arad. Tepi hujung dia tu atas diri arad. Dan ia hasil dengan menengahi arad juga. Benda yang hasil, mana jisim sutuh ta'limi hasil dia dengan arad, ialah sutapan. Maka sutapan ke arad, maka jisim ta'limi pun arad juga. Habis. Kembali katanya, dan kedua daripada arad yang sembilan itu ialah kaif, namanya maqulatul kaif. Wallahu a'lam, alhamdulillah.
baru satu ya. Ada apa lagi? Ada 8 bagai. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم ودعمرنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نستغفرك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعنا فردنا علينا والتحية بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.